beriman, bersabarlah kamu dan takutlah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu tergolong di kalangan orang-orang yang berjaya. Alhamdulillah yang dihormati Tuan Pengurusi Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan ahli jawatan kuasa surau, para guru, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah SWT. Pagi ini Allah Ta'ala bagi kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sihat, nikmat rezeki. Dengannya kita dapat datang untuk sembahyang subuh secara berjemaah, dan juga kita dapat diizinkan oleh Allah SWT untuk melapangkan masa kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Inilah di antara rahmat Allah yang terbesar pada kita pada hari ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan mati Allah sekalian, pagi ini kita akan membincangkan satu bab dalam kitab Tanbihul Ghafilin, iaitu bab jiran tetangga. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sab'atun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa yaqulu lahum udkhulun nar ma'ad dakhilin, al-fa'ilu wal maf'ul, al-liwat والناكل يده وناكل البهيمة وناكل المرأة في دبورها وجامع المرأة وابنتها والزاني بخليلة جار والسابع المؤذي جاره يعلن الناس إلا أن يتوب بشروطها أو كما قال. Hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 macam manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, dan tidak akan diringankan siksanya dan diperintahkan masuk neraka bersama-sama orang yang masuk neraka. 7 golongan manusia. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelacur lelaki dan lelaki, liwat. Ini masuk neraka terus. Tetapi kena buktikan dengan undang-undang Islam. Tidak boleh menggunakan undang-undang sivil untuk menjatuhkan hukum. Allah tunjukkan pada kaum Nabi Lut, kaum Sodom, yang mengamalkan homoseksual, lelaki dan lelaki, perempuan dan perempuan. Sampai satu tempoh masa Allah perintahkan para malaikat, angkat bumi Sodom dan diterbalikkan, dihanyak sampai ke bawah bumi 410 meter dari aras laut. Sebab itu laut mati itu satu tempat yang paling rendah di muka bumi. Laut mati. Orang barat menyatakan mereka boleh sampai ke bulan, mereka boleh sampai ke tempat ni, tapi laut mati seorang pun tak boleh nyelam. Sebab apa? Tak akan tenggelam. Walaupun dalam itu banyak harta karun kaum Sodom, kaum Nabi Allah Lut alaihissalam. Saya masuk pun tak tenggelam, terapung macam itik. Siapa yang pernah pergi dekat Jordan dan Palestin, itulah laut mati. Bayangkanlah. Sebab itu orang Arab, orang Eropah pergi laut mati, dia guna tak apa? Dia guna untuk rawatan kecantikan muka. Dead Sea Lotion Facial. Lotion facial. Lumpur tu ambil kat muka. Segala jerawat, apa parut semua hilang. Sebab apa? Allah tak suka satu kaum tu, kita ambil lumpur tu, segala apa yang tak suka kat muka semua hilang. Boleh pakai untuk berubat kat sana. Siapa yang ada masalah kulit, parut, berendamlah kat sana. Sekali lumur $10. Maksudnya kalau ada $10 boleh, 10 shekel pun boleh. Kalau 10 shekel tu duit Israel lah, bersamaan dengan duit kita RM10. Kalau $10, RM30 duit kita lebih kurang. Yang kedua, mereka yang diperintahkan masuk neraka, iaitu orang yang berzina dengan binatang. Dengan binatang dia berzina. Dia tengok lembu tu pakai blouse, berahi dia.
Cantik pula lembu ni pakai skirt sekali. Jadi itu pun jadi. Ni bila otaknya itu telah diletakkan di lutut, maka manusia boleh buat berbagai-bagai. Yang ketiga, orang yang unani. Unani ini mengeluarkan mani dengan sendiri. Letak gambar kat surat dan milik, keras di sini. Ini pun masuk neraka, na'udzubillah min zalik. Yang keempat, orang yang berzina. Ini memang haram lah. Sebab tu berzina ini, dia selagi tidak dijalankan hukum Islam, selagi itu dia tertunggak tu. Kalau ikut akta sivil 356, 3 tahun penjara, denda RM5,000, 6 kali sebat. Berhutang lagi 94 kali sebat. Siapa nak jawab tu depan Allah Subhanahu Wa Taala? Batu berzina, Allah kata dalam Quran, wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Kalau berzina, selagi itu tak dijalankan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, selagi itulah mereka itu berhutang Allah Subhanahu Wa Taala, diseksa. Di dunia terhina, di akhirat terseksa. Sebab tu Allah Ramtan si Ramli dah hajar dah. Kalau orang berzina ni yang bujang di rotan 100 kali dalam filem Sumpah Semerah Padi. Orang tak faham-faham. Piramli faham. Tuan-tuan, Piramli tu faham. Guru saya dengan Singapura. Di Singapura dengan dia kata Piramli ni tuan sekalian, dia ni orang dakwah. Dia kata, Syekh enta berceramah di Masjid Surau, ana berceramah dengan seni. Dia ceritakan undang-undang hudud dalam Semerah Padi. Dia cerita, dia nak tunjukkan laksanakan hukum hudud. Sebab tu tuan sekalian, kita boleh fikir filem dia tu tak lapuk dia zaman, tak lekang di hujan. Orang anak kita yang 5-6 tahun pun, cucu kita 5-6 tahun pun tengok tak jemu, melekat. Padahal berapa jarak umur dengan dia tu. Ini tuan sekalian, filem yang ada unsur nasihat. Orang sekarang buat filem untung. Sekali tengok dah malas tengok kali kedua dah. Malas aku tengok dah. Sama dah. Tapi kalau cerita dia, kita tengok, kita hafal, dalam tidur pun kita boleh gelak. Bayang. Ni. Dia buat cerita. Nanti kita akan bincang lagi. Yang keseterusnya, yang kelima, mereka yang dicampak masuk neraka terus, orang yang berzina dengan wanita dan putrinya, ataupun namanya sumbang mahram. Sumbang mahram. Haruan makan anak. Tuan-tuan dah berlaku ke belum? Dah. Apa sebab boleh berlaku sumbang mahram ni? Sebab 3 perkara. 3 perkara. Yang pertamanya itu bila imam bertanya kepada bapa pengantin perempuan. Biasanya orang tanya, adakah anak ini anak dara? Bapa pengantin perempuan mengakui anak dia masih suci dara. Sebab dia tak tahu belakang tu anak perempuan dia buat apa, dia tak tahu. Bapa memang hati mulia lah, ni anak dara. Lain kalau anaknya tu ibu tunggal, bekas ibu tunggal, lain. Faham? Dia declare anak dara, tetapi sayang anak ini di belakang mak ayahnya telah membuat onar. Maka mungkin dah tidak ada lagi dah kehebatan tu. Maka bila dia kahwin untuk jangka masa panjang, bila dapat anak, inilah akan berlaku. Bapa boleh syok dengan anak, mak syok dengan anak, datuk syok dengan cucu. Alhamdulillah. Dah berlaku kan? Dah berlaku banyak. Ini kan. Sebab tu kena nyata. Yang kedua, kenapa boleh berlaku sumbang mahram? Qadi, imam yang menikahkan itu, orang yang ambil Quran separuh, tinggal separuh. Ambil Quran separuh, tinggal separuh. Munakahat ambil, muamalat ambil, jenayat tolak. Ini tuan sekalian, ini pun boleh berlaku sumbang mahram. Qadi yang menikahkan tu ambil Quran separuh-separuh, tak boleh. Dia kena ambil Quran seluruh. Ada boleh kita masuk jamban separuh-separuh. Kita masuk jamban separuh je, sebelah pintu. Sebelah buang air, sebelah kat luar. Tak selesa macam. Takut je. Sebab apa? Takut orang lalu. Kau nampak? Takut. Tak boleh. Islam ni kena ambil semua total. Kau tak boleh ambil separuh-separuh. Kau ambil separuh-separuh, masalah. Dah banyak berlaku dah.
Dan yang ketiga, tuan-tuan sekalian, mengapa boleh berlaku sembah mahram, iaitu saksi nikah itu saksi yang fasik. Saksi yang fasik. Lepas tu saksi nikah ni kita kena cari orang yang kita yakin agamanya, imam, Bilal, AJK, surau, masjid, orang yang betul-betul taat. Bukan main tangkap muat. Jumpa orang kat bus stand, tanya, ada kerja tak malam ni? Kenapa ni? Ada kerja tak malam ni? Kenapa? Dari saksi nikah dapat RM20. RM20 dapat. Boleh juga dapat RM20 jadi dah. Jadi saksi nikah, ambil IC, foto state. Carilah orang yang betul-betul taat, orang dah balik haji, orang yang sentiasa kopiah hanya melekat atas kepala, orang yang sentiasa bertaubat. Ini jadikan saksi nikah ayah kita ke, pakcik kita ke, yang betul-betul orang yang taat minta Allah SWT. Ini saksi fasik. Saksi fasik ni luas. Antara orang yang fasik ni dia tak kencing, orang yang fasik ni dia kencing diri. Ni. Lepas tu kalau kita tengok kawan kita kencing diri, engkau tak boleh jadi saksi ni. Kau ni orang fasik, kena seksa kubur. Ni jaga. Dan yang keseterusnya, yang keenam, orang yang dicampak masuk neraka oleh Allah SWT, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang berzina dengan isteri jiran. Auzubillah min zalik. Ini juga masuk neraka Allah SWT. Tak ada ulas lah. Jadi kita sekarang hidup berjiran ni kena jaga. Hidup berjiran ni kena jaga. Dan kalau kita nampak ada orang jual kapet masuk rumah jiran kita tanpa suaminya, kita kena tegur. Kau main masuk je, menjual kapet, main masuk je. Jaga. Banyak berlaku kes. Dan yang ketujuh, tuan-tuan sekalian, tajuk kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang masuk neraka terus orang yang mengganggu jiran tetangganya secara terang, kecuali jika dia telah bertaubat dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Al-Musayyab, kata Nabi, kehormatan jiran terhadap jirannya bagaikan kehormatan seorang ibu. Haram mengganggu jiran sama haram dengan seperti mengganggu ibu kandung sendiri. Ni jaga. Jangan kita ini mengganggu jiran kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan Al-Basri menyatakan, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah hak jiran terhadap jiran? Ni. Nabi kata hak jiran terhadap jiran. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya jiranmu itu ingin berhutang, kata Nabi, maka hendaklah engkau memberi hutang. Jiranmu nak berhutang, Nabi suruh bagi hutang. Tuan-tuan mata sekalian, satu malam contohlah, rumah kita diketuk orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Haji, apa hal ni? Inilah saya nak pinjam RM50 lah. Untuk apa ni? Nak beli susu anak. Contoh. Tuan-tuan sekalian, tak ada orang dalam dunia ni yang sanggup tebalkan muka, ketuk pintu rumah orang jiran, pinjam duit untuk beli susu anak, untuk beli makanan. Maka ketika itu kena wajib bagi. Serkah pun tak apa, takkan buat jadi miskin. Ni tebal. Hendaklah kamu memberi hutang. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya jiranmu itu mengundang, hendaklah kamu mendatangi undangannya. Nabi suruh. Siapa yang tak datang, sesungguhnya telah melakukan maksiat pada Allah dan Rasul. Ini cuti sekolah ni kan. Hari ni kan banyak surat saman keluar. Surat putih, ada bunga tepi tu. Jemputan wali matu urus. Pergi. Usahakan pergi. Melainkan kalau betul-betul tak dapat. Kalau tak pergi, jaga. Melakukan maksiat Allah dan Rasul. Penat-penat lelah dia masak, alih-alih kita tak nak datang, apatah lagi jiran. Sebab tu sekarang ni bagus, alhamdulillah. Sekarang ni bagus, bapak pengantin, anak dia kahwin, banyak pakai jubah sekarang. Dulu bapak pengantin bila anak kahwin pakai baju Melayu. Sekarang banyak pakai jubah. Tanya kenapa pakai jubah? Senang ustaz, poket panjang. Tak cicir salam kaut. Kalau pakai baju Melayu cicir nanti. Susah nak kutip, malu orang. Pakai jubah senang, boleh tolak pakai banyak ke bawah. Ni bukan orang sini ya, orang tempat lain. Ni. Hendaklah datang.
Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendak jika jiranmu itu sakit maka hendaklah kau ziarah. Ziarah. Kerana kita dalam hadis Nabi kata siapa ziarah orang sakit daripada rumahnya dia keluar, dia itu dalam lindungan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ziarah orang sakit ni tak boleh lama, sekejap. Dalam 5-10 minit. Jangan sampai 90 minit satu game bola kau ziarah tu. Risau dia. Tak balik-balik budak ni, aku nak tidur, nak rehat. Dan pergi ziarah orang sakit ni doa. Dan diminta diaminkan dan didoakan kita. Sebab orang yang sakit ni dalam jamuan Allah, doa dia mustajab. Pegang tangan dia, insya-Allah ni sihat ni. Lagi 2-3 hari ni boleh pergi surau ni. Alhamdulillah. Semangat dia. Naik emosi dia. Naik jiwa dia, semangat. Jangan pegang tangan dia. Habislah kau ni, habislah. Kau punya Myvi tu dah wasiat dah. Wah, kau punya Myvi tu dah wasiat dah. Kawan tu terus sihat tu. Mau gaduh kau. Wah, mau gaduh terus. Dan kata Nabi SAW, sekiranya jiranmu itu minta tolong, maka hendaklah engkau tolong, kata Nabi SAW. Jiran minta tolong, hendak kau tolong. Kawan saya, kereta MPV dia rosak dekat Gua Musang, Kelantan. Kita duduk sini, Subang. Pucung lah Subang. Kat situ dia baru kerja, baru kahwin, kereta MPV. Rosak dekat Gua Musang, Kelantan, tuan-tuan. Tarik pakai tali rapia. Daripada Gua Musang sampailah Subang Jaya. Tali rapia, yang tarik tu kereta Iswara Aerobag. Tahan betul Iswara Aerobag. Diorang tak buat lagi kereta jenis tu lah. Tahan. Nak dekat 24 jam tarik kereta MPV tu, Mazda MPV. Berapa kali putus tu. Berapa kali putus. Yang paling teruk pasal naik karak lah. Genting sempah tu. Putus 24 jam tarik. Sekarang kawan saya yang bawa kereta Mazda MPV jadi hakim lah. Kalau cerita balik zaman-zaman baru kerja tu, gelak kami. Tarik kereta 24 jam tarik. Sebabkan sahabat nak towing ketika itu tak ada duit. Gua Musang, Subang Jaya, berapa cas tu, bergulung-gulung meter nak bayar tu. Bergulung-gulung meter nak bayar tu. Gua Musang tu, jauh tu. Tolong Mas, tolong. Sekiranya jiran tak tolong, hendaklah kau tolong. Jiran tak tolong. Jiran nak beranak, tolong. Dia tak ada kereta, tolong. Saya pernah sekali jiran saya nak beranak. Tapi anak tak cukup 6 bulan. Suami dia datang, masa tu saya pakai kereta suara saya masa tu lah. Sekali saya terlanggar satu bonggol sebab nak cepat panik. Anak tu bersalin dalam kereta saya. Bersalin dalam kereta. Sampai Kota Kelang, bayi 6 bulan. Kira doktor kata dah tak sempat lah, 6 bulan ni tak cukup kuat lagi. Maka dia meninggal lah bayi tu. Air ketuban tu pecah dan kita psh, psh, bunyi. Sampai sekarang kereta tu saya tak jual. Ada lagi kat rumah. Kalau Cina tahu dia beli 1 juta, saya tak nak jual. Kalau beli 1 juta, saya tak jual. Kalau 2 juta, baru saya jual. Baru saya jual 2 juta. Kalau orang Cina tahu, katanya ada ong. Kita kan kira ong pun. Kita kira berkat. Yang keseluruhnya sekira jiranmu itu ditimpa bala, hendaklah kau hiburkan, kata Nabi SAW. Jiran kita hilang basikal, kita tenang ada, sabarlah, nanti Allah ganti yang lebih baik. Bagus, bagi semangat. Jangan dia hilang basikal, kita kata, padan muka kau, berlagak, buat wikang depan aku lagi. Ambil kau, rasakan. Jiran kita hilang slipper, sabarlah, nanti Allah ganti yang lain yang lebih baik. Sabarlah. Aku pergi surau ni asyik hilang slipper je. Apa punya jaket ni? Jaket kena salah. Jaket kena salah. Saya pernah sekali ceramah satu masjid kat Puchong. Slipper baru beli tu 2 hari, sandal mahal, hilang sandal. Saya kata, ya Allah, malaikat ambil, saya sangka baik. Saya balik kaki ayam. Saya beli lagi sandal yang sama, warna yang sama, bentuk yang sama. 5 hari lepas tu saya datang balik masjid tu, ada balik sandal yang lama tu. Saya kata, ini kalau saya letak yang baru nanti, di kaut yang baru tinggalkan yang lama. Sebelum apa hal, saya simpan sandal saya dalam kereta, saya masuk masjid kaki ayam, basuhlah kaki. Sebab kalau saya jumpa tuan dia, ini makan dia. Maksud.
Dan kata Nabi SAW, sekiranya jiran itu mendapat keuntungan, kesenangan, hendaklah kau ucap selamat. Ini. Sekiranya jiranmu dapat kesenangan, keuntungan, hendaklah kamu ucap selamat. Jiran dapat keluar pergi haji, ucap selamat. Anak jiran masuk universiti, ucap selamat. Jiran dapat anak, dapat cucu, ucap selamat. Nabi suruh. Anak jiran berjaya dalam pelajaran, ucap selamat. Alhamdulillah berjaya anak kau pergi luar negara. Semoga demikian anak aku pun sama. Ucap. Kita gembirakan dia. Jangan kita kata ni, meniru. Meniru pula. Tak usahlah cakap macam tu. Sekiranya jiranmu itu meninggal dunia, kata Nabi, hendaklah kamu menghantarkan jenazah. Hantar jenazah jiran. Dalam hadis Nabi, siapa hantar jiran yang meninggal dengan disemayangkan, dapat 1 qirat. 1 qirat ni pahalanya sebesar gunung Uhud. Dan diikut sampai talqin, kebumikan, sampai habis majlis, dapat 2 qirat. 2 qirat ni 2 pahala sebesar gunung Uhud. Oh, besar sekali pahala. Dekat dunia memang tak nampak pahala. Dekat dunia ni kita nampak ringgit, duit, harta. Dekat akhirat, bila pejamnya mata kita masuk akhirat, kita pun nampak pahala. Cuma dalam hadis Nabi, Nabi melarang orang perempuan untuk pergi kawasan tanah perkuburan. Tetapi larangan itu bukan larangan keras. Dia boleh duduk setempat, jauh sikit. Kadang-kadang kita tengok kesian, pergi kubur, memang sedih kan, memang sedih. Tapi dalam sekian majlis yang bercampur lelaki dan perempuan, maka majlis tersebut mendapat laknat para malaikat kalau dibacakan doa padanya. Lepas tu kita kat surau boleh kita asing, perempuan belakang, lelaki depan. Bila pergi kubur kita berdoa. Kita doa. Keluarga si mati perempuan sebelah Pak Imam, tak tentu harah Pak Imam mesti tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Salah. Memang sedih. Saya ada satu anak datuk, cucu datuk lah meninggal. Dia minta saya baca talqin dekat USJ 1, dekat Bucong. Saya tengok Mak Datin dia pakai tudung separuh-separuh. Saya kata saya minta maaf. Sebelum saya baca talqin, saya minta semua orang perempuan diri kat bawah pokok sana. Biar sini semua orang lelaki. Imam kena pandai. Saya cakap benar, sebab budak ini ahli syurga. Kita kat sini baca doa, campur lelaki perempuan ni salah. Perempuan pergi sana. Saya tak kira Datin Seri ke, Tuh Puan ke. Perempuan sana. Perempuan sana. Doham dah. Dengar perlahan bergerak ke sana. Dengar, mesti mau dengar. Kadang-kadang kita ada kekuatan, cakap lemah. Nabi kata larang keras. Duduk atas batu nisan orang, terangkat kain dia. Tak nanti harah imam baca la ilaha illallah tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dosa dah. Ni jaga. Yang keseterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya engkau berpergian, makanya jika pergi, kata Nabi, maksudnya jiran kita musafir di sekolahan, maka kata Nabi, hendaklah kamu jagakan rumah dan anak-anaknya. Jiran kita pergi musafir di sekolahan ni, pergi Langkawi ke, pergi Beijing ke contohnya, hendaklah Nabi kata jaga rumah dan anak-anak. Nabi tak cakap jaga suaminya, Nabi tak cakap jaga isterinya. Jaga rumah. Apa maksud jaga rumah? Maksudnya kalau ada orang yang tak kenal tanya, mana tahu rumah dia pergi? Oh, sebab kita tak kenal dia. Untuk masalah, kita kata dia pergi depan jap, dia balik. Kalau kita kata dia pergi Langkawi, dia baru tolak pergi Langkawi, seminggu balik. Malam besok datang lori dah. Lori datang angkut barang tu. Ini jaga rumah. Dan anak-anak jiran. Maksudnya anak-anak jiran. Kalau nampak anak jiran buat satu benda yang tak elok, adu kepada mak ayah dia. Maaf Leman, contoh, minta maaf siapa nama Leman. Tadi aku nampak anak kau yang umur 12 tahun isap rokok dekat depan tu. Tolong nasihat dengan baik, jangan pukul. Nasihat dengan baik. Seorang jiran yang baik, terima kasihlah. Saya akan tegur, saya akan buat cara yang terbaik. Jangan pula cakap, aku yang bagi duit sebeli rokok ni, yang kau sibuk pasal. Tak ada cakap apa lah. Kalau bapak dia cakap macam tu, memang poyo lah bapak dia tu. Rokok. Tuan-tuan sekalian, rokok anak-anak umur 14 tahun, bila mereka dah merokok, sebagai mak bapak, psikologi Islam, tak boleh pukul dah.
Kalau kita pukul anak-anak yang umur 14 tahun ke atas dia merokok, dia akan memberontak. Dia akan lari cari kawan. Kalau dapat kawan yang baik, bagus. Kalau dapat kawan yang tak baik, dia akan pergi high lagi. Itu yang remaja-remaja yang pergi FMFA tu, Future Music Festival Asia. Daripada rokok naik up sampai ais dadah. Sebab nak ketenangan, di rumah tidak ada ketenangan. Sampai 4 orang remaja Islam mati tu sekian. Kawan saya, dia cerita dengan saya, dia seorang ustaz. Masa dia sekolah dia isap rokok. Bapak dia tu tuan guru. Ni dia, bapak tuan guru. Bapak dia tegur dia. Dia panggil kawan saya ni, Mat. Mat, abah dengar kau isap rokok mana? Yang cakap bohong, Mat. Hehe, ya bah. Bapak tuan guru. Bapak dia kata, kau jangan isap rokok, Mat. Engkau isap rokok, engkau sakit. Ni orang alim. Kawan saya tu batuk darah. Mulut orang alim, masin mulut. Bila batuk dah keluar darah, buat apa lagi isap rokok? Berhentilah. Ini cakap orang. Jangan kita pukul dia. 14 tahun ke atas tak boleh pukul dah. Lepas tu 1 sampai 7 kita belai kasih sayang. 7 sampai 14 kita masa tu nak rotan. Nak ajar semaya, nak rotan, disuruh Nabi SAW. Nabi suruh rotan, bukan dengan tali pinggang, bukan dengan hanger, bukan dengan batu blok, bukan dengan beldi. 14 sampai 21 caranya buat kawan. 14 sampai 21 kita buat kawan, buatkan sahabat. Contoh kita nak renovate rumah kita. Abang ingat abang nak tambah dapur lah. Apa pandangan kau, Mat? Lah bah, bagus. Walaupun duit kita semua, tapi kita tanya pendapat dia. 21 sampai 28 daftar mengundi. Mula-mula sekali ingat. Jangan tak daftar mengundi. Sayang, kita perlukan undi orang muda sekarang. Undi orang muda. Jangan tak daftar mengundi. Sampai 28. Sebab tu kita teruskan, kita hidup ni tiap 7 tahun kita akan ada seperubahan. 7 tahun. Rasulullah wafat pada 7 yang ke-9, umur 63 tahun. 7, lepas tu 7 21 sampai 28, biasanya nak ujung 28 tu Allah akan bagi kita isteri, suami, anak. 28 sampai 35, biasanya umur macam ni orang dah ada kereta, dah ada rumah. 35 sampai 42, biasanya dah masuk proses matang. Proses matang. Kalau tak matang dah 80 tak matang ni memang pelik. Memang pelik. Masih lagi nak pegang jawatan dah 80 lebih dah, pelik. Dan Nabi SAW kata apa? Jangan engkau mengganggu jiranmu itu dengan bau masakan kamu. Jiran, Nabi kata jangan kamu ganggu jiranmu itu dengan bau masakan, kecuali kamu memberikan sedikit dari masakan itu kepada. Nabi pesan, jangan ganggu jiran kita dengan masakan. Kita masak gulai tempoyak, ikan patin, sangka, pahang, ulu tembeling. Sedap tu. Tahu lagi apa ni? Tahu lagi apa ni? Biji buah belimbing kecil tu. Dah masak, ambil kipas angin. Tebar kat dapur orang. Jangan, Nabi tak bagi. Jiran terbau, tertelan neli dia. Tuan-tuan sekalian, ada kisah. Ada seorang pemuda yang soleh. Seorang pemuda yang soleh, dia ini mewarisi harta dari ibu dan ayah. Rumah dia besar, macam rumah tuan-tuan sini besar. Rumah dia besar, pagar tinggi. Tapi pemuda ni soleh, ahli masjid, ahli surau. Bila dia dah kahwin, biasalah bila orang bujang dia nak kahwin. Bila orang dah kahwin, malam pertama dia doa apa? Ya Allah, kurniakan aku anak yang soleh. Dan dia syukur kepada Allah dapat pun isteri yang soleh. Dia berdoa dengan Allah anak yang soleh, maka alhamdulillah satu hari Allah kurniakan isterinya hamil, mengandung. Maka bila isterinya hamil, satu hari isterinya tercium bau yang sangat enak. Dia cium bau. Bang, sedapnya bau bang. Allah, dapat rasa sikit pun sedap ni bang. Ngidam pula saya. Tuan-tuan, kalau isteri kita mengidam, kita kena usahakan dapat. Tapi ibu-ibu biar mengidam benda yang relevan. Jangan benda yang pelik-pelik lah mengidam. Mengidam rantai basikal pula. Gulai rantai basikal. Mana nak cari gulai rantai basikal? Kambing janggut putih nak cari mana tu? Nak spray janggut kambing tu putih.
Setakat kena sup lidah, sup ekor tak ada masalah. Jus mangga tengah malam tak apa suami usulkan. Maka suami dia pun tercium bau sedap ni. Maka dia pun pergi belakang rumah. Ada pusing, rupanya sebabkan tinggi banglo bangunannya tu, pagar yang tinggi. Dia tak perasan belakang rumah tu ada satu rumah buruk. Soal lelaki ni bagi salam, bagi salam, Assalamualaikum. 3 kali baru dijawab oleh seorang perempuan. Bila dia buka pintu, rupa dia jawab perempuan separuh umur. Pemuda dia kata, makcik, apa khabar? Saya orang rumah sebelah ni. Boleh tak makcik, saya minta sikit masakan makcik, sebab isteri saya tercium bau sedap. Dia mengidam makcik hamil nak sulung. Ibu ni kata, maaf nak, makcik tak boleh bagi. Wah, tak boleh bagi. Pemuda ni, makcik tak apa makcik, saya bayar pun tak apa makcik, saya bayar pun tak apa, dapat sikit pun tak apalah makcik, tolonglah makcik. Kali kedua, ibu ni suara tahan sikit, tak boleh nak, makcik tak boleh bagi. Makcik tolong makcik, dapat kuah pun tak apalah, jilat lidah sikit pun tak apalah makcik, tolonglah makcik. Kali ketiga, makcik pun kata tak boleh nak, bukan makcik tak nak bagi. Makcik ni ibu tunggal, ni anak-anak makcik tidur, ni anak yatim lapar, kami ni lapar lama tak makan kenyang. Makcik jalan tepi-tepi longkang, makcik nampak seekor bangkai pelanduk yang mati tak disembelih. Makcik ambil untuk makanan makcik dengan anak makcik, sebab itu makanan ni halal bagi kami, haram bagi kamu nak. Maka suami lelaki ni kata, la ilaha illallah, apa aku ni jiran miskin pun aku tak tahu. Bila dia balik ke rumah, isteri tanya, bang dapat bang? Tak dapat lah. Tak apalah bang, dah hilang dah rasa mengidam saya. Rupanya lelaki ni berdoa minta anak yang soleh. Allah bagi anak yang soleh, dalam perut isterinya ingatkan mak dan bapaknya, belakang rumah ada orang miskin, tolonglah, bantulah. Ini tuan-tuan sekalian, batu kita kena peka dengan jiran kita. Dengan jiran kita kena peka. Jangan kita buat sampai jiran kita telan elok kita. Hasan Al-Basri berkata, tidaklah yang bernama baik itu orang yang tidak mengganggu jiran. Tak nama baik orang yang tak ganggu jiran. Tetapi yang paling baik di kalangan kamu, orang yang bersabar atas gangguan jiran mereka. Kata Hasan Basri, kita duduk sini, jiran duduk sini, duduk sini. Yang jiran ni memekak, kita maksudnya kita bersabar. Itu yang paling baik. Bukan sekadar pagi-pagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu yang baik lah. Tapi yang paling baik, kita sabar. Dapat jiran mabujang, Sabtu Ahad dia pasang lagu Metallica, Unforgiven. Kita sabar. Sebenarnya kita syok lagu tu. Sabar, aku sabar. Astagfirullahaladzim, sabar. Dia pasang lagu pop ye tahun 60-an, 70-an. Jeffrey Dean ni lagu. Oh Mas Mona, tak kira lagu apa tu. Budak ni dia pasang lagu kuat-kuat kan. Sabar, sabar. Kucing jiran masuk rumah kita. Dia berak atas kapet Belgium kita. Orang hajar punya kucing ni, dia berak atas kapet aku. Jangan tuan-tuan sekalian. Kucing ini binatang kesayangan Nabi SAW. Abdul Rahman bin Syahrin punya sayang dengan kucing, sampai Nabi gelar dia Abah Hurairah, bapak kucing. Abah Hurairah, bapak kucing. Abdul Khair, salahnya masuk masjid kaki kiri, digelarkan Aba Kilabah, Abu Al-Kilabah, bapak anjing. Sahabat Nabi SAW. Ini dia nak ingatkan kesalahan dia, masuk masjid kaki kiri, dengar satu suara, Aba Kilab, bapak anjing, bapak anjing. Dia minta Nabi isytihar dia jadi bapa anjing, supaya dia sedar kesalahan masuk masjid surau kaki kiri. Kita masuk masjid surau kaki kiri, bapa apa dah? Panggil bapa apa dah? Berapa kali kita masuk kaki kiri? Ni. Sayang, Rahman bin Syahrin ni, Abu Hurairah ni, dia semayang tu anak kucing dalam jubah. Sayang kucing. Kita pula kita marah kucing sebab dia berak atas kapet kita. Tuan-tuan, saya yakin surau ni banyak kelas. Mungkin tuan-tuan belajar ilmu tauhid. Tidak berlaku satu benda itu dengan izin Allah SWT. Kucing tu masuk rumah kita, berak atas kapet Belgium kita, Allah bagi isyarat, kapet tak bersih.
Kapet tu beli kat mana-mana, tak dekat the store ke, dekat mana-mana tu, tak kargo mana tu, pijak-pijak orang, kita beli, kita terus buat semayang. Jadi kucing kita tak nak basuh, kucing tu berakkan lah. Bila dia berakkan, kita basuh lah. Barulah bersih daripada sudut airnya, baunya, bau fekah tu betul. Dia marah yang kucing. Sian kucing. Tuan-tuan dengar rintihan kucing jantan Jawa. Tiap-tiap malam bulan mengambang. Mau, kata kucing. Mau. Dia merintih pada kucing betina Jawa. Dijawab oleh kucing betina Jawa, tak mau. Tak mau. Tak mau. Kita sebagai manusia, kita faham. Keluarlah. Tunaikan hajatmu. Tunaikan hajatmu. Keluarkan. Ini kucing tu kan. Jangan marah kucing. Rumah yang ada kucing, rumah itu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dimuliakan para malaikat. Kucing. Jangan benci kucing, binatang kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sufyan As-Tsauri berkata, Sufyan As-Tsauri ini seorang wali Allah, duduk di kota Mekah, ada berpuluh ribu anak murid. Ada 10 tanda kekejaman manusia. Jangan tengok yang kejam tu orang bunuh orang, itu memang kejam lah. Tanda kejam ni ada 10. Yang pertama kata Sufyan As-Tsauri, seseorang yang berdoa untuk diri sendiri, tidak mendoakan ibu bapaknya dan anak-anaknya dan juga kaum muslimin dan muslimat, ini orang yang kejam. Orang yang lepas mayang tak nak doakan mak bapak dia, ini anak derhaka, umur pendek. Pendek umur. Jangan. Sebab tu lepas mayang jangan tak doakan mak bapak, pendek umur. Jangan sampai kita tak doakan mak ayah, anak-anak. Syaitan dia kunci mulut lelaki yang bergelar bapak. Tiap-tiap pagi tak nak doa, sebut nama anak. Sebut nama anak sekian, sebut. Sebab tu kita belajar banyak. Kita berdoa kan. Kita berdoa. Lepas tu kita berdoa ni, tangan kita. Tangan kanan kita ni ada 18. Ni dalam bahasa Jawi 18. Tangan kiri kita 81. 81 campur 18 berapa tuan sekalian? 99. Bukan main-main tu. 99 nama-nama Allah Asmaul Husna. Sebab itu sunnah berdoa ini tangan dicantumkan. Cantum. Dan bukan dijanggut. Kiblat doa di langit. Ada yang kembang doa macam ni. Wah, kembang tangan Syekh, utang banyak Syekh. Utang banyak. Ni tak dapat bayar ni. Lai. Bukan macam tu. Tangan cantuk. Tangan cantuk. Lepas tu kita perhati je lah, orang baru nak belajar, tak ada masalah. 81 tolak 18. Tuan-tuan berapa ni sekarang? Tuan-tuan semua ahli ekonomi kan berapa? Macam ni lah Cikgu Mat akan mati kata. Berapa? 63. 63 ni apa dengan Islam ni? Umur sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Batu Allah dalam tuan guru saya ketika dia umur 64 tahun, lepas sembahyang tahajud, kita buat sembahyang tahajud setiap malam minggu, kita kumpul di madrasah. Lepas sembahyang tahajud, dia kata dengan saya, Yazid, kata, nama saya Muhammad Yazid. Tangan saya ni dah bau tanah dah. Saya dah pinjam umur kubur setahun. Allah, mendalam tuan-tuan maksud. Nabi kita sama-sama umur 63 tahun, masa tu dia 64. Dah pinjam umur kubur setahun dah. Masa tu saya 20 lebih, bujang belum kahwin. Saya kata dengan Ustaz, tangan saya bau daging Ustaz, bau daging lagi. Saya bergurau lah dengan dia. Batu tu sekian, siapa yang dah lebih umur 63, kita ucap tahniah. Sebab apa Allah panjangkan umur dia? Sebab Allah bagi peluang. Ada benda yang belum selesai. Jangan orang tanya, wak, berapa umur wak? 70. Wah, panjang umur. Itulah kau orang muda. Sepanjang umur je kau tanya amalan. Apa amalannya? Wak minum tongkat Ali. Sekarang wak tak tongkat Ali dah, wak minum kopi jantan. Wah, kopi jantan lah. Tak ada kena-mena. Tak ada kena-mena tu semua. Tak ada kena-mena. Allah panjang umur tu ada sebab. Soal kita jaga kesihatan, itu memang usaha kita.
Tapi sebenarnya Allah bagi kita panjang umur ada sebab, tuan-tuan sekalian. Ada sebab, insya-Allah. Ni yang sekalian, betul berdoa. Doa minta kepada Allah. Jangan tidak doakan ibu dan bapa dan anak-anak serta kaum muslimin dan muslimat. Betul rukun khutbah Jumaat ni doakan muslimin dan muslimat. Yang keduanya orang yang kejam, kata Sufyan Ats-Tsauri. Orang yang pandai baca Al-Quran, tetapi tiap-tiap harinya dia tidak baca 100 ayat. Ini orang yang kejam. Dia pandai baca Quran, tapi tiap-tiap hari tak baca 100 ayat. Ini orang yang kejam. Kejam tuan sekalian. Bukan kata kejam tu bunuh orang kat syariah tu, itu memang kejam dah. Dia tahu baca Quran, tapi dia tak nak baca ayat Quran 101 ayat. Lepas tu kita kena ambil masa, disiplinkan. Disiplinkan masa kita. Setiap pagi lepas subuh mesti nak baca Quran. Disiplinkan. Kecuali ada kuliah subuh. Kalau ada kuliah subuh satu Ahad, kita duduk kuliah ni, pahala baca Quran kita dapat juga. Sebab apa? Kita dah ahli baca Quran lepas subuh. Lepas tu kita baca Yasin 83 ayat. Tak cukup 100 ayat. Tambahlah surah Waqiah ke, tambahlah surah Sejadah ke, surah Muluk ke 30 ayat. Apa surah pun. Ada seorang nenek, dia dengar ceramah ni dia menangis. Kau pandai baca Quran, aku ni orang tua tak pandai baca Quran. Kau ceramah, kau cakap pasal baca Quran. Tuan-tuan, tanya nenek ni, nenek tahu baca surah apa dalam Quran? Nenek tahu baca surah Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Tak apa, Qul Huwallahu Ahad tu ada 4 ayat. Bacalah 25 kali. 25 kali. Tuan-tuan sekalian, nenek ni kan baca 25 kali. Nenek ni baca beratus ribu kali. Baca. Satu hari dia baca 1000. Allah. Ni sekarang ni nak bersungguh-sungguh baca Quran. Lepas tu baca Quran, jangan tak baca Quran. Baca Quran. Quran ni mukjizat Nabi yang boleh kita warisi. Kita baca Quran, lepas tu baca Quran. Ni Quran. Banyak orang tinggalkan Al-Quran. Auzubillah min dzalik. Jaga. Yang ketiga, orang yang kejam, kata Sufyan Ats-Tsauri. Seseorang yang masuk masjid lalu keluar dan tidak solat 2 rakaat. Ini orang yang kejam. Masuk masjid, dia kencing kat masjid. Dia balik kampung, singgah masjid kampung tepi jalan, dia kencing. Dia numpang kencing, dia kencing kat masjid. Derma tidak, sembahyang 2 rakaat pun tidak. Lepas tu orang dulu dia faham. Tandas dia buat luar masjid supaya mudah orang. Hari ni masjid kita bercantum tandas. Jadi bila masuk masjid, nak tak nak kena sembahyang atas masjid. Dulu kat Johor, Masjid Sultan Abu Bakar, masjidnya jauh daripada tandanya jauh daripada masjid. Sampai ada orang tua-tua terkencing-kencing nak pergi tandas tu. Jauh, punya jauh. Tapi dia ada ilmu lah. Dia tak nak campur dengan bangunan yang ada syaitan jantan dan syaitan betina, tak campur dengan ruang masjid. Jauh. Lepas tu kita masuk masjid sembahyang 2 rakaat. Jangan illa kecuali Masjidil Haram. Masjid Haram penghormatannya dengan sunat bertawaf. Jadi masuk masjid sembahyang 2 rakaat. Yang keempat, orang yang kejam, kata Sufyan Ats-Tsauri, seseorang yang berjalan melalui tanah kubur, kemudian dia tidak bagi salam dan mendoakan ahli kubur. Ini orang yang kejam. Dia tengok kubur pun takut. Mak kubur. Mana? Kubur. Mana? Takut tengok kubur. Apa takut tengok kubur? Tak payah takut. Orang yang takut kubur pun masuk kubur dah. Sayyidina Ali kan? Sayyidina Ali pernah berdialog dengan orang kubur. Pernah bercakap dekat kubur Baqi'. Bertanya, wahai ahli Baqi', apa sekarang macam mana? Kami dah tak pandang, tak heran dah dunia ni sekarang. Masya Allah. Alam kubur ni kulir ruh min amri azim ma utitu minal ilmi illa qalila. Ruh ni urusan Allah SWT. Tak tahu nikmat. Lepas tu orang beriman, bila dia masuk kubur, dia dah tengok dunia ni macam bangkai anjing. Tak nak. Aku tak nak balik dunia dah. Nampak dunia macam bangkai anjing. Yang hari ni orang kat dunia bergebut-gebut nakkan dunia. Batu sekian, kita jangan takut kubur. Pergi kubur ziarah. Bagi salam, doakan. Hari ni kita doakan, baca Fatihah. Jangan tak doakan. Besok bila kita dah masuk kubur, kalau orang hidup, doakan, baca Fatihah pada kita. Takut-takut malaikat blok.
kelebihan Fatihah tu pada kita. Na'udzubillah min dzalik. Lepas tu doakan. Air dalam kubur, bagi Fatihah, sedekah Fatihah, bagi salam. Pada kubur. Jangan tak usah takut kubur. Kita semua pasti akan masuk kubur juga. Dan yang kelima, orang yang kejam. Orang yang sampai satu kota pada Jumaat, kemudian dia tidak sembahyang Jumaat. Ni orang yang kejam lah. Jangan kata tak sembahyang Jumaat, macam-macam tak sembahyang. Dia banyak benda dia tak buat, tak sembahyang. Saya tahu sekian, saya tahun 2008 di kampung saya kat Puchong, orang pernah offer saya jadi pendolong pendaftar nikah. Saya tolak. Bila saya fikir balik, saya menyesal tolak. Sebab apa? Itulah satu medan terakhir kita nak interview pasangan tersebut tentang soal solat. Menurut Datuk Fazilah Kamsah kata apa? Rakyat Malaysia yang semayang 5 waktu dengan cukup tak sampai 30%. Tak sampai. Ada yang semayang maghrib je. Ada yang semayang zuhur dengan maghrib je. Ada yang semayang asar maghrib. Kenduri kahwin tak semayang. Pergi rombongan tak semayang. Main bola tak semayang. Main golf tak semayang. Mak meninggal tak semayang. Awak tak semayang? Sedih. Mak meninggal. Kepala dia. Jaga, na'udzubillah, jangan. Sampaikan baru ni ada satu pasangan nak kahwin. Imam tanya, rukun Islam. Jawab dia. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Betul lah. Yang pertama apa? Niat. Niat. Yang pertama dah salah dah, niat. Imam tu biar je. Niat Yang kedua, semayang saya 5 waktu. Betul lah. Yang ketiga apa? Puasa. Betul lah. Yang keempat, bayar zakat. Betul lah. Yang kelima, imam tak pernah pergi lagi. Terkejut imam tu. Apa dia? Kembali ke rahmatullah tu. Orang pergi haji di Baitullah, kembali ke rahmatullah. Imam tu marah. 2 kali dia pergi haji dah. Awak nak pergi sana ke? Nak pergi sana ke? Dulu sekian. Kesian. Sebab tu kesian. Dekat Ululangat, satu pasangan dia bercerai. Malam sebelum bercerai tu dia botakkan kepala bini dia. Dia botak kepala bini dia dan dia kencingkan. Sanggup kan? Sanggup ke kalau anak lelaki kita nak perempuan kita orang buat macam tu? Masa nak kahwin, kau ambil anak ni pantun-pantun. Dekat Johor siap bayar tol lagi. Dah ada masalah, kau botak kepala bini kau dan kau ceraikan dia, kau kencing dia. Ini sekarang remaja tak solat sekarang agak ramai sekarang. Umur 18 tahun anak Melayu kita umur 18 tahun baru beratur ambil sijil SPM. Salam Sultan Muhammad Al-Fatih umur 18 tahun dah menawan kota Konstantinopel di Turki. Dah menawan dah dengan tenteranya 5,000 tenteranya dapat menewaskan 50,000 tentera Rom. Bayang. Seorang lawan 10 orang. Umur 18 tahun dah. Anak Melayu kita 18 tahun bawa ambil sijil SPM. Nak bayar bil api tak tahu kat mana. Nak mana ke bayar bil api? Nak bayar bil api tak tahu kat mana. Cakap kat kopitiam dia kan, marah belakang. Dekat TNB lah bayar, dia buat post ke. Tak tahu sikit. Belajar je, memanglah kena belajar. Memang kita kena belajar, memang disuruh kita belajar. Tapi belajar dalam masa sama cari pengalaman tak ada. Hari ni kita belajar tapi tak ada praktikal. Tak ada nak campur dengan orang, campur. Orang dulu dia nakal. Tuan-tuan dulu nakal, merayau, mandi sungai, pandai berdikari. Budak sekarang dia mancing pun pakai laptop. Saya fikir apalah kau hentak-hentakkan. Apa ni? Mancing tak? Mancing pakai notebook. Pakai tab. La ilaha illallah. Dulu kita mancing, syahadu kan. Best tarik. Dia sekarang ambil tab tu, macam tak ada feel langsung. Tak ada feel langsung sekarang. Beza sekarang, beza. Sebab tu Qur'aniyah ni kita membaca. Qur'aniyah ni kita melihat. Melihat tu lebih penting sekarang dengan membaca. Sekali kan. Ni jangan sampai tak semayang. Yang keenam, iaitu orang yang zalim, seseorang yang di kampungnya datangi oleh seorang alim ulama tetapi tak mau belajar apa-apa daripadanya. Ini orang yang zalim.
Contohnya surau ni datanglah Datuk Arundin ke, Datuk Ismail Kamus ke, dia buat tenda aja. Banner dah pasang dah, dia pun tak erti je. Dia sanggup di rumah tengok buletin utama. Itu dia punya kepercayaan dia pada buletin utama. Percaya habis-habis begitu. Percaya habis. Percaya habis. Lepas tu jagalah. Jangan kita raikan orang alim. Lepas tu orang alim, tuan-tuan sekalian, dia ni kita jumpa macam ustaz-ustaz, tuan-tuan guru yang senior lah. Afdal kita ambil tangan dia tu letak kat dahi. Ada pada yang senior lah. Pada mak ayah, kita cium tangan. Cium tangan, cium dahi. Saya dah macam ni pun, saya balik kampung jumpa ayah saya cium tangan, cium dahi. Siapa buat demikian, itu insya-Allah Allah buka jalan bagi anak tu, jalan-jalan syurga. Pernah tak anak kita, salam kita, cium tangan, cium dahi? Pernah tak? Kena ajar sekarang. Orang alim bukan cium tangan dia. Kita jumpa anak kita, ni salam tangan ustaz tu. Habis basah tangan ustaz tu. Bukan salam cium, salam tangan tak kadai. Ini. Mak ayah cium tangan, cium dahi. Saya jangan kata tangan mak ayah saya je. Tangan mak mentua saya pun saya buat juga. Cium tangan, cium dahi. Nak saya ada 2 mak mentua tu. Saya ada 2 mak mentua. Dua-dua saya cium. Tuan-tuan 1 je. Saya 2 mak mentua tu. Bukan apa, bagi rangsangan semangat. Bagi rangsangan semangat. Jadi tangan bapak bersama juga. Tapi kalau kita salam mak kita, kata ulama, cium tangan, cium dahi. Pipi mak jangan cium Pipi mak jangan cium. Kenapa ustaz? Pipi mak ayah kau punya. Kalau kau dah cium pipi mak kau, ayah kau nak cium kat mana? Besar saya cakap kat anak saya, pipi mak jangan cium tau, tu abah punya. Jangan cium pipi mak tu. Ini ilmu. Jangan tak ambil berkat. Yang ketujuh, orang yang kejam. 2 orang yang bertemu dalam satu perjalanan, masing-masing tak tanya nama kawan. Semayang dah lama dah satu sop, tak tanya nama, tak kenal nama. Nabi larang. Kejam kan. Jangan tak tanya nama. Pergi kat bank, ambil nombor, duduk sebelah, cerita pasal kapal terbang hilang, cerita pasal tu, cerita pasal ni, cerita pasal barang naik harga, semua cerita. Nama tak tahu. Jangan. Nabi larang tu, kejam tu. Tanya nama dulu. Islam suruh kita tanya nama dulu. Yang ke-8, orang yang kejam, seseorang yang dijemput pada satu jamuan tapi tidak datang. Ini orang kejam. Jirannya dah masak, keluarkan duit belanja, mengharapkan orang datang, jamah sedikit makanan. Alih-alih kita sengaja tak nak datang. Ini orang yang kejam, kata Nabi SAW. Kejam sangat. Kejam, penat. Hari ini dia buat majlis, dia minta kita datang. Besok kita punya majlis, kita minta orang datang. Ini yang sekarang Nabi kata siapa tak datang, dia orang kejam. Dan yang ke-9, orang yang kejam, pemuda atau pemudi yang tidak ada kerja dan tidak mau belajar ilmu agama dan adab sopan. Ini orang yang kejam. Pemuda dan pemudi. Pemuda jatuh pada pemudi lah. Tuan-tuan sekalian, inilah yang saya bercerita tadi tentang anak muda sekarang. Lepas tu Islam ni suruh kita jadi orang kaya. Umat Islam ni Allah suruh jadi orang kaya. Sebab tu banyak hadis yang menyuruh kita jadi orang kaya. Pepatah Melayu kata apa? Rezeki sejupak takkan jadi segantang, tak boleh pakai dah. Tak boleh pakai dah. Tak boleh pakai. Sebab tu bila jadi orang kaya, kita boleh bersedekah pada orang miskin. Tak boleh mengganggu sekarang, tak boleh mengganggu. Tak boleh mengharapkan kerja, kena usaha kerja. Di Xi'an, China, seorang lelaki Datuk Islam, umur dah dekat 90 tahun, meniaga lagi. Kawan saya cakap Arab dengan dia, kenapa Datuk meniaga lagi, padahal anak dah ada gedung, cucu pun dah meniaga dah. Dia kata, aku meniaga, aku ambil modal, untung aku bagi surau, bagi masjid aku. Dahsyat kau. Sebab tu dia orang pergi mana-mana dunia ni, dia punya pekan sendiri. Chinatown ada di London, Chinatown ada di Paris, Petaling Street ada, puak-puak doang. Shah Alam ada Uptown,
Seksyen 24 Uptown. Memang ramai jam, tiap malam jam, panjang. Rupanya orang nak berurut dekat situ. Kaya pun ni. Tapi menunjukkan kesungguhan dia meniaga. Orang Melayu macam mana sekarang? Umur 55, pencen. 60, pencen. Niaga dah cukup lah. Tak boleh makan dah, tuan-tuan sekalian. Betul lah. Mungkin tuan-tuan dah cukup, tapi kalau tuan-tuan isi masa lapang, niaga, suat khabar berjalan pun, itu pun dah sihatkan badan dah. Usahakan. Ini 60, pencen. Pukul 9.30, pukul 7.30 pagi, hantar cucu pergi sekolah. 9.30, ambil ubat klinik kesihatan. Rutin. Zuhur semayang, lepas zuhur ambil cucu sekolah. Itu pusing-pusing ni. Auzubillah. Bukan orang sini lah, orang tempat lain. Kawan saya kat 60, kontraktor je. Mana surau terbengkalai, dia siapkan. Buat rumah, harga murah. Kalau ada peluang tanah untuk wakaf, dia akan usahakan apa nak buat dengan pemaju. Dia fikir macam mana nak buat pahala untuk akhirat. Dia ambil sekadar perlu je. Tu pengurusi surau dekat Badan Sanwil. Dia umur kat 60 orang, tapi macam orang muda. Minum kita, cerita pasal ni, hebat tu sekarang. Lepas tu kita ni sekarang kena bergerak. Ni pemuda, kita ajar pemuda kita bergerak lebih hebat. Ni. Dan yang ke-10, tuan-tuan sekalian. Yang ke-10, iaitu orang yang kejam. Seorang yang kenyang, sedang dia tahu bahawa jirannya lapar, tetapi tidak diberi daripada makanannya itu. Inilah orang kejam, kata Sufyan Ats-Tsauri. Jika dia lapar, dia kenyang, tapi dia tak mau bagi sedikit. Sedikit. Daripada apa yang dia ada. Ini orang yang kejam. Dia balik rumah, dia beli KFC gitu. Anak jiran lapar. Siap tunjuk ayam KFC tu kat anak jiran. Sehingga menjilat jari. Allah. Telan anak jiran tu. Kalau anak jiran tu anak yatim, berdosa. Berdosa buat demikian. Kalau tak nak bagi, sorokkan. Jangan bagi tunjuk. Ni Nabi pesan. Ulama pesan, jangan kita ambil hak buat jiran itu tertelan elok. Kalau tidak, termasuk kita ni orang yang kejam. Betul lah kita, tuan-tuan, Shah Alam. Shah Alam dia berjiran dengan Kelang. Seksyen 8 berjiran dengan Negeri 9. Shah Alam berjiran dengan Kelang PJ. Selangor berjiran dengan Perak, dengan Negeri 9, dengan Pahang. Malaysia berjiran dengan Singapura, dengan Indonesia, dengan Brunei, dengan Thailand. Sebab tu kalau kita ada kesusahan, negara lain banyak bantu. Banyak bantu. Tapi saya tak faham lah, 26 negara ni membantu kita cek kapal terbang, tak jumpa-jumpa juga. Wallahualam, kita pun risau tuan sekalian, kita pun risau. Minyak yang dipakai tu adakah free? Kalau kena bayar, banyak negara kita kena bayar tuan sekalian. Kita doalah kepada Allah SWT supaya Allah temukanlah, bagi rahmat kat kita, jumpakanlah. Jumpalah kapal terbang ni. Wallahualam, tak tahu di manalah. Di manalah sebenar-benarnya, macam-macam spekulasi kita dengar. Saya pun mengajar kat airport mas tu, macam-macam saya dengar, sini pun saya dengar. Saya cuma harap kalau kapal terbang tu nak hancur-hancurlah, biarlah nyawa itu selamat. Kalau tidak, kesian waris, kena tunggu 4 tahun barulah pusaka boleh bagi-bagi. Isteri atau suami mereka nak kena edah, isteri kena edah, kena tunggu 4 tahun namanya baru berjatuh edah. Maksudnya nanyalah, kita minta kepada Allah SWT supaya mudah-mudahan berkat kita belajar, Allah bukakanlah segala kekhusutan yang melanda sekarang ini, insya-Allah. Wallahualam. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan panjang umur, kita jumpa lagi. Tuan-tuan doakan saya sihat, saya doakan tuan sihat sekalian. Insya-Allah ya, sekiranya ada masa kita jumpa lagi. Sekiranya tidak, kita mendoa, kita jumpa dalam syurga Allah nanti, insya-Allah. Saya akhir dengan tasbih kafar dan subhanakallah wa rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Allahumma salli Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhuma rabbana shighara wal mu'allimina jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minkum wal amwat. Allahumma iftah alaina wa ala zurriyyatina futuhal arifin alladhina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fil misra
وفي سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان وكل زمان. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, kita selawat 4 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.